Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu Najib dan Wan MDB, yang mana hari ini kita tahu kenyataan media yang mengatakan bahawa Najib tidak ceria berada dalam Wad 21 HKL, dan kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam Najib mengatakan bahawa anak guamnya itu ditempatkan di Wad ke-21 HKL dan mereka berbincang mengenai masalah kesihatan bekas Perdana Menteri itu dan mengenai perjalanan kes dan langkah yang seterusnya. Najib juga dimaklumkan mendapat CJ cuti sakit selama 2 hari sehingga esok. Dan apa yang saya lihat di sini, apabila dimaklumkan bahawa Najib berada di Wad ke-21 SKL, ini yang bagus untuk kita lihat, dan ini adalah satu yang perlu juga rakyat kena tahu. Dan sepatutnya keluarga Najib juga kena tahu, dan orang-orang kayangan ni yang terlibat dalam politik yang selama ini suka songlap duit rakyat, yang suka menghabiskan duit rakyat berbilion-bilion, yang kamu orang curikan apabila kamu masuk ke dalam penjara ataupun kamu dituduh dengan hukuman-hukuman seperti rasuah dan salah guna kuasa ni, dan akhirnya kamu seperti rakyat duduk di wad biasa. Itu adalah balasannya. Kenapa saya berkata seperti ini? Bukan saya menghina ataupun membenci Datuk Seri Najib ni, tetapi kita lihat duit yang dibazirkan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional yang begitu banyak, yang mengakibatkan kerosakan politik, kerosakan ekonomi negara kita ini. Jika mereka tidak merompak duit rakyat, ya, yang mana kita tahu hospital kerajaan yang ada hari ini, mereka orang kayangan yang tidak merasa apa yang rakyat rasa. Jadi sekurang-kurangnya hari ini Najib kalau boleh letakkan dia di wad ketiga tu biar dia rasa. Saya melihat hospital kerajaan di wad ketiga tu teruk sekali. Saya pernah di wad ketiga yang saya lihat kawan saya menziarah kawan saya di Johor Bahru. Teruk sekali. Begitu juga di hospital contohnya Sarawak, yang mana juga hospital-hospital yang berada di negeri-negeri seperti Sabah, yang mana kita tidak mencukupi peralatan, dan wad ketiga itu adalah wad yang paling teruk, yang penuh sesak. Tetapi kerana pemimpin-pemimpin negara kita ini rasuah dan mereka rakus dengan kuasa serta mencuri wang-wang rakyat, akhirnya kita berada dalam masalah. Hari ini orang-orang seperti Najib ni dan juga pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang lain, jika mereka disabitkan kesalahan, jika sakit, kita umbankan mereka ke hospital yang berkelas 3 ni, macam mana rakyat rasa, biar dia rasa. Jadi dulu mereka curi duit yang mereka dah curi ni, kalau kita fokuskan untuk kesihatan, fokuskan untuk rakyat waktu itu, hari ini mereka bersalah ataupun tidak, kalau mereka boleh duduk di wad ketiga tu, mereka rasa bahawa kenyamanan tu ada. Tetapi hari ini, kerana mereka merompak duit rakyat dan akhirnya masuk ke dalam penjara, dan akhirnya kita lihat hari ini, nak bermuram ke, nak bermasam ke, kau rasa apa yang rakyat rasa. Orang seperti Najib bukan pernah rasa wad ketiga. Sebelum-sebelum ni dia rasa semua duduk VVIP punya room. Inilah akibatnya. Jadi saya harap ini adalah pengajaran kepada pemimpin-pemimpin kita di waktu akan datang. Jangan suka merompak duit rakyat sesuka hati. Kita lihat duit yang dia ada dalam akaun, yang mana melibatkan SRC itu 42 juta. Bukan sedikit. Ini kalau Najib tak kena tangkap dan tak disumbat ke dalam penjara, saya rasa dia tidak akan merasa apa yang kita rasa. Wad ketiga tu, tanyalah siapa yang dalam ni, yang duduk dalam wad ketiga, pernah duduk. Betapanya. Saya pergi ke wad ketiga, saya lihat saudara mara saya yang sakit pun, rimas saya. Apalagi rakyat biasa ni. Jadi jangan begitu. Itulah duit rakyat, jangan dibazirkan. Cuba kita buat untuk kesihatan kita yang terbaik. Buat hospital dengan baik. Wad ketiga ada juga kelas dia. Saya tidak kata semua hospital, ya, tetapi sebahagian besar daripada hospital, kemudahan hospital kita memang teruk. Jadi kalau letak Najib di tempat yang teruk, supaya dia rasa. Bukan kita nak menghukum, tetapi supaya dia faham. Yang selama ni dia lah kepala penyamun yang menyakau duit rakyat. Akhirnya yang susah rakyat. Dia tidak tahu keadaan hospital. Hari ini dia duduk dalam penjara. Dulu dia tak nak bina penjara tu dengan baik. Cuba dia bina penjara tu dengan baik. Sekurang-kurangnya penjara tu yang dia duduk hari ini pun adalah juga manfaat untuk dia nak duduk. Ini semua benda dia tak jaga. Dia jaga kepentingan dia. Dia ingat dia tidak masuk penjara apabila menjadi Perdana Menteri. Akhirnya dia laki bini. Maka kita dah jadi negara yang mana Filipin, berlakunya Filipin dahulu. Zaman Marcos sampai lari ke Miami. Akhirnya apabila meninggal, rakyat Filipin tak nak dia ditanam di Filipin. Nasib baik Presiden yang baru itu hari, Duterte, mengubah
apa yang berlaku dan akhirnya bolehlah jasad dia ditanam di Filipina tuh. Kalau tidak, sampai hari ini lah duduklah dalam tuh cermin. Jadi Najib pun harusnya melihat arah itu dahulu. Jangan dia pikir bahwa dia akan berkuasa kekal. Saya dah lama, saya sebagai rakyat biasa nih, dah berulang-ulang saya kata, sehebat mana pun dinasti kita dalam politik nih, dia akan tumbang juga, dia hancur juga. Karena kita dah terbukti lihat. Itu yang saya selalu katakan. Zaman Firaun pun habis. Dinasti yang ada di Cina pun habis. Ini kan pula hanya parti politik UMNO, Barisan Nasional. Kecil ya. Jadi sepatutnya pemimpin yang lain ambil iktibar ini. Siapa pun jadi Perdana Menteri, siapa pun jadi Menteri, siapa pun yang duduk di dalam jabatan-jabatan penting nih. Ingat, kebajikan itu. Kita ada kelas ketiga, kelas kedua, kelas pertama, BBIP lah, BIP lah, bagai-bagai lah. Tetapi kita rakyat biasa akan duduk di kelas ketiga, paling tinggi kelas kedua, itu yang kita mampu. Dan akhirnya, yang merasa kesengsaraan adalah kita. Hari ini, kalau ada kelas yang paling teruk, yang penuh sesak, tu letaklah Najib tu dekat situ. Biar dia rasa. Bukan kita nak menghukum, bukan kita nak menganiaya dia. Biar dia rasa apa yang kita rakyat rasa. Kalau tidak, mana ada dia nak rasa. Sebelum ni dia begitu hebat, dia begitu angkuh kalau kita lihat. Nah, jadi saya lihat dia macam mana sebelum ini dia jadi menteri macam mana. Nah, saya berada zaman pemerintahan Najib ni, dia menteri pertahanan, saya angkatan tentera, dalam tentera. Jadi saya lihat bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia dilayan. Hari ini dia nak dapat layanan seperti itu. Dia kena dapat layanan seperti banduan. Sebenarnya banduan ni duduk dalam hospital pun kena dikawal, takut dia lari. Nah, bukan kita nak mendera, ini hakikat. Kita rakyat nih seperti mentimun dengan durian sebelum jatuhnya Barisan Nasional apabila dia menjadi Perdana Menteri dahulu. Nah, jadi itulah dia. Sepatutnya duit yang disonglap oleh Najib yang berbilion-bilion ini, akhirnya hari ini walaupun dia kena penjara, kalau dia tidak buat kerja itu, dia dapat manfaat. Hospital baik. Tapi kerana dia rasa bahawa tak jatuh, itulah. Dan saya rasa kalau Najib tidak mencuri duit rakyat itu, saya rasa hari ini Barisan Nasional tak tumbang. Dan saya rasa rakyat menyokong. Kerana dia pandai membuat drama dia yang dilihat oleh rakyat, yang ditangisi oleh makcik-makcik UMNO tu, yang dia tak tahu sebenarnya. Najib curi berbilion-bilion, dia bagi dekat makcik 50. Siap cium tangan lagi. Inilah. Jadi pengajaran itu saya harap kalau boleh rasalah. Jadi menteri-menteri yang lain berwaspada. Jangan terlalu angkuh duduk di atas, di ambang kuasa. Jangan sesuka hati menindas rakyat. Kerana tetap masih ada kuasa rakyat untuk menghuban kamu. Jadi itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, sekian, terima kasih.